Makan sangat. Ui, RM5. Lepas 3 Family Mart barulah jumpa onigiri ni. Weh, lapar koma ya. Jom kita tengok dia buat dengan apa. Selalunya dia diperbuat daripada beras, inti dekat dalam tu dan juga ada juga MSG. First time aku tengok ni. Apa kata kita cuba buat sendiri kat rumah? Kali ni kita akan buatkan resepi onigiri. Kita akan buatkan 3 jenis dan dia akan tunjukkan 4 cara untuk membuatkan kita punya onigiri ni. Setiap cawan beras korang pakai ni boleh buat 3 ke 4 biji onigiri. Lepas tu inti dekat dalam tu korang boleh modify ikut kesukaan korang. Jimat banyak tu tak sampai RM2-3 untuk sebiji onigiri. Mula-mula sekali untuk sediakan onigiri kita kena masakkan dulu beras. Kita kena pakai beras Jepun. Alah, beras yang sushi tu. Next, dia akan sediakan dulu inti dekat dalam tu. Ikutlah korang nak pakai tuna ke, nak pakai jagung ke. Ellie gunakan smoked salmon sebab hari tu ada promo, jadi Ellie belilah. Kemudian kita akan letakkan sedikit QP. QP adalah mayonis Jepun. Kalau nak pakai mayo biasa pun boleh, cuma rasa dia lain sikit lah. QP ni dia macam manis sikit. Macam-macam sebenarnya inti onigiri ni. Yang paling ori sekali pakai umeboshi lah. Umeboshi ni dia macam jeruk pelam macam tu. Alright, so kita punya inti dah siap, letak tepi dulu. Jom kita checkkan nasi sushi kita tu. Nasi sushi ni kan yang dia lain sikit daripada nasi biasa kan. Bila kita buka tu, dia akan macam melekit, macam gaya macam terlebih air tau. Tapi sebenarnya okey tau. Kita tak nak pakai di waktu panas-panas tau. Bagi dia sejuk sedikit. Suam-suam kuku macam tu. Kemudian perasakan dengan sedikit garam dan juga sedikit cuka makan. Dia pakai rice vinegar ataupun cuka beras. Kalau kata korang tak ada pakai saja cuka apa-apa pun tak apa. Dia takkan rasa tau, rasa cuka ke rasa garam semua dia tak rasa. Right, so nasi Jepun kita ni pun dah elok dah, season apa semua. So sekarang ni jom kita bentukkan onigiri kita ni. Setengah tu kadang-kadang dia orang makan macam ni saja. Dia bentuk lepas tu makan. Tapi kita nak buat ada inti dekat dalam tu. Tadi Ellie dah sediakan siap-siap. Kita buat inti menggunakan salmon dan juga mayo ni. Ellie nak bentukkan dia ni, kita perlukan sedikit air. Kalau kata korang nak pakai glove ataupun sarung tangan tu kan pun boleh. Tapi sebab kita nak buat kat rumah saja, korang celup saja tangan ni bagi basah sikit supaya nanti nasi tu tak melekat dekat tangan kita. So kita akan ambilkan sikit nasi ni. Pastikan jangan panas sangat. Kalau kata panas macam mana korang nak bentuk tu kan. Kalau melekit je, celup je dekat tangan. Celup je dekat tangan. Air dekat tangan korang tu. Bulat-bulatkan dia macam ni dulu. Mula-mula kita akan buatkan dia macam separuh bulat ni dulu. Macam ni. Dan lepas tu kita akan masukkan inti dekat dalam ni. Gitu. Tadi tu kita dah perisakan sikit dengan garam dan juga sedikit cuka untuk bagi dia macam tak adalah tawar sangat kan. Kalau kata korang nak tengok okey ke tak, rasalah sikit. Untuk buat onigiri yang berinti, senang saja. Kita ambilkan satu sudu macam ni dan lepas tu kita gumpal-gumpalkan nasi tu. Sebab tu kena pakai nasi sushi, barulah dia elok terbentuk macam tu. Pulut pun tak jadi. Dan onigiri bentuk dia kena 3 segi. Ada juga bulat-bulat tapi kita buat 3 segi lah. Satu lagi cara, Ellie suka cara ni. Kalau kata tak nak pakai tangan, kita pakaikan acuan onigiri. Yang ini Ellie beli kat Shopee. Cari je onigiri mold. Ambilkan nasi tu dan lepas tu kita masukkan dia dekat dalam bekas tersebut. Kalau katalah korang tak nak pakai inti, masuk saja semua nasi tu dan tekankan penutup dia ke dalam. Kita nak kompres ataupun tekankan dia elok-elok. Dia akan terlebih sikit kat luar tu tak apa. Maksudnya korang punya onigiri tu dah betul-betul mampat dengan elok. Bukakan kembali penutup tu dan tekankan di bahagian yang terkeluar tu. Barulah senang sikit nak keluar tu nanti. Goyang-goyangkan sikit dan tada, siap dah onigiri korang. Untuk cara inti dekat dalam, masukkan separuh sahaja nasi dekat dalam tu dan lepas tu masukkan inti kita. Dan kemudian masukkan selebihnya nasi kat dalam bekas onigiri tu. Gitulah je lah. Sama juga macam tadi. Ambilkan penutup tadi tu, tekankan dia dan kemudian kita akan keluarkan daripada mold tersebut ataupun bekas onigiri tu lah. Kalau tiba-tiba dia macam berlubang macam ni, tak apa. Ambilkan sedikit lagi nasi tu dan bentukkan dia balik. Cantik saja. Senang je nak buat onigiri ni. Tanya pendapat Ellie sebenarnya suka jugalah pakai mold ni daripada nak bentukkan nasi. Sebab dia lagi senang. Lepas tu tangan kau tak adalah melekat-lekat tau. Dan bentuk dia lagi seragam. Alright, so sebelum kita belajar macam mana nak buat cara yang ketiga, jom kita hiaskan dulu onigiri kita. Ambilkan seaweed.
Seaweed kepingan macam ni, potongkan dia dalam 1 inci, 1 inci setengah macam tu. Dan lepas tu kita akan letakkan di atas onigiri tersebut. Macam-macam jenis lah yang ditengok. Yang macam ni kita letak sikit je, ada yang balut sepenuh-penuh onigiri tu. Ikut selera masing-masing lah. Tapi untuk resepi ni Ellie buat macam ni sebab cantik. Macam emoji tu kan, emoji onigiri pun gitu juga rupa dia. Okey, cara yang kedua, kita ambilkan lebihan nasi tu kan, dan kita akan letakkan furikake. Furikake ni dia letakkan seaweed dan juga kacang bijan. Selalu korang makan ramen tu kan, dia ada bagi macam extra paket serbuk tu kan. Yang inilah dia. Dekat Jepun dia panggil furikake. Memang fungsi dia untuk menambahkan rasa dengan secara semula jadi. Memang sedap bagi pendapat Ellie. So kalau kata korang nak cuba, boleh cari furikake dekat dalam Shopee, ataupun korang godek-godek lah ramen yang korang ada tu, ambil ke serbuk tu dan tuangkan saja. Itu yang Ellie buat. Dah siap dah cara kedua. Senang je kan? Nampak pun sedap ke? Alright, so jom kita buat cara yang terakhir pula. Bancuhkan sedikit kicap cair, sedikit gula ataupun pemanis alternatif, dan juga sedikit tak ada dah. Mandai je aku. So lepas tu campurkan dia sehinggalah dia sebati sampai gula tu dah tak nampak. Panaskan korang punya pan, sebab sekarang ni kita akan ambilkan onigiri tadi tu dan sapukan kicap cair dekat atas onigiri kita tu. Jangan lupa juga kita punya seaweed tadi tu, letakkan dia siap-siap macam ni sebab dia waktu dia basah tu dia senang melekat sikit lah. Alright, so sekarang ni tak habis lagi. Kita akan masakkan dekat atas kuali kita ni. Sebab apalah nak masak-masak pula. Korang tengok ni, bila kita masakkan dekat atas pan tu kan, dia akan nampak ada macam garing-garing tu. Uish, part tu sedap gila. Lepas tu Ellie akan letakkan sedikit lagi kicap. Kalau kata korang tak nak pun tak apa, tapi lagi sedap lah kalau kata kita letakkan. Alah, macam kita buat barbecue tu kan, lepas kita dah garingkan ayam tu kan, kita letakkan sikit sos lagi tu kan, barulah lagi sedap. Nampak tu, bau dia sedap gila. Jangan lupa juga untuk masakkan belah-belah tepi tu. Tak adalah pula depan hitam, dekat tepi-tepi tu putih. Boleh aja, tapi nak bagi cantik, biarlah buat macam ni kan, bau puas hati. Serius nak cakap, bila kita buat macam ni, onigiri korang tu dia macam upgrade tau rasa dia. So dah siap dah kita punya onigiri kita ni So jom kita rasakan, tengok yang mana satu yang paling sedap sekali. Itadakimasu. Rasalah yang mana satu. Enggak. Yang last sekali ni, yang ni paling sedap sekali. Semua sedap. Semua sedap Lagi sedap dari Family Mart. Wow. Thank you. Arigatou gozaimashita. So itulah dia resepi onigiri kita. Aiman suka yang paling last sekali, tapi Ellie rasa mana-mana yang korang buat, tiga-tiga tu memang akan sedap. Memang bila Ellie makan tu rasa macam not bad lah. Macam memang sebiji macam kita beli kat kedai tu. Nampak lagi isi kat dalam tu. Boleh lawan onigiri 7-Eleven kat Jepun tu. So jangan lupa untuk like, save dan juga sharekan resepi ni. Kalau katalah korang nak cuba resepi-resepi Jepun yang lain, macam contohnya miso soup ke, karage ke, sedap sangat kalau makan dengan onigiri tu kan. Jangan lupa untuk tengok dekat dalam playlist resepi Jepun dan juga Korea. Semua tu Ellie letak dekat dalam tu. Korang cubalah yang mana yang korang nak. Arigatou gozaimasu. Jane!